Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung perbahasan daripada kitab yang membicarakan tentang kemuliaan ilmu dan para ulama. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به بعلومه في الدارين آمين. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Daripada Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya apabila engkau keluar daripada rumah kau pada waktu pagi untuk belajar satu ayat daripada kitab Allah, adalah lebih baik bagi kamu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Dan sesungguhnya apabila engkau keluar daripada rumah pada pagi hari untuk belajar satu bab daripada ilmu, sama ada diamalkan atau tidak, adalah lebih baik bagi kamu daripada mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadithun hasan. Jadi hadis ini menerangkan pada kita secara jelas kepentingan dan tuntutan untuk kita menuntut ilmu agama. Dan hari itu kita dah beritahu yang terbahagi kepada fardu ain, fardu kifayah. Kita kena faham mana satu fardu ain, satu fardu kifayah, untuk kita boleh mengutamakan antara satu sama lain. Sebab bila usia dah masuk pada parih-parih orang kata apa, sonjo lah kita kata, dia tua belum tentu mati dulu. Mati ni di sisi Allah Ta'ala, tapi usia itu bagi kita satu petanda. Bila Nabi SAW sebut a'mar ummati ma baina as-sittin wa 70,
umur umat aku itu di antara 60 ke 70. Maka masing-masing kita tengoklah umur kita dah berapa. Kalau dah Nabi kata antara 60 70, kita dah 63. Makna masa kita tu dah singkat, masa tu dah sempit. Jadi makna nak belajar banyak benda tu dah tak berapa nak boleh. Bila dah tak boleh, maka kita kena pandai nak bagikan mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang lebih utama, mana yang tidak utama. Sebab ilmu tu banyak. Kalau kita rasa semayang tu asasnya kita boleh lah, kan? Boleh benda kecil, benda detail-detail yang perbahasan banyak daripada ulama ni tak apa nak tahu, tu tak apa. Asas saya tahu rukun 3 boleh lah kepala, pelihara yang tu cantik. Perbahasan khilaf kau tepikan. Tapi bila kita tengok baca Quran tak apa boleh, yang tu kena utama. Banyak orang tak boleh nak buat benda ni. Makna dia tak boleh nak buat mana keutamaan yang dia kena ambil. Kalau kita baca Quran pun tak boleh. Yang tu kita kena dulukan. Fatihah rukun lah sembahyang, salah Fatihah hancur sembahyang kita. Baiklah macam mana hebat lama sujud lama rukuk menjelo ayat dan doa. Tak ada gunalah rukun yang nombor 1 Fatihah tu tak betul. Ada saya dengar orang sembahyang jadi imam, Allahu Akbar, langsung saya sembahyang seorang-seorang. Sah tak sembahyang awal-awal lah tak boleh. Allahu Akbar tak boleh. Bar kan, dia ada ompek-tompek yang kono sabut tu batu, kalau tak sabut tak sah mayang kita. Tompek rukun qauli yang kono sabut tu batu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Bondompek ni kono sabut tu batu. Kadang orang sembahyang Assalamualaikum, salam tak boleh. Assalam, mazhab Syafi'i salam tak boleh. Assalamu betul. Itu mempengaruhi sah ataupun tidak sembahyang kita. Nak benar salam dia. Mana assalam sebut tu betul. Kan? Dia tak kisahlah slow kuat tapi sebut tu betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu tak apalah sunat ujung-ujung tu. Yang rukun ni Assalamualaikum. Situ rukun ni. Tompek takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan Allah, tak boleh. Allahu Akbar tak boleh. Banyak benda itu kan. Tu rukun nombor 1. Nombor 2 Fatihah, daripada bismillah sampai waladdallin kena belajar. Itu kat mana nak belajar tu? Kelas tajwid. Tu dulu kan. Perbaiki bacaan tajwid, bacaan Fatihah kita. Nombor 3 mana? Tasyahud akhir. Kan? Tasyahud awal tu sunat, akhir tu rukun. Kena baca elok-elok. Kena dengar di telinga kita, kena sebut dengan makhraj huruf yang seperti mana kita baca Fatihah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu sebut tu. Ada orang sambil ekor sambil lewa lewe start membantu salawat assalamualaikum bondo sebut tu betul rukun tu. Allah ustaz, yang penting hati kita ingat Allah. Kau dekau lah. Saya sonang ya. Kan payah bona. Baik. Bakat zaman sekarang ramai yang pandai-pandai kan. Tapi kena faham satu, pandai silap sikit ni jadi apa? Pandai. Pandai itu yang banyak. Pandai itu sikit. Dia pandai, dia buat pandai-pandai, buat pandai-pandai, pandai. Tak boleh. Kena belajar. Kalau kita seorang boleh ukur diri kita, boleh tak boleh kan? Kan?
Alhamdulillah bodoh alham tak betul, tu tak boleh jadi imam, haram hukum Nak sembahyang sendiri-sendiri tak apa, tapi wajib belajar. Dalam tempoh dia belajar, dia buat salah, kata ulama tak apa, bukan tak apa tu betul, tak apa tu ada nilai sembahyang. Salah tu tak salah, bukan tak apa tu kata betul, salah, tapi nilai sembahyang tu ada. Pasal apa? Dia dalam proses belajar. Beza dengan orang tak belajar, reject, tahu salah yang sama, tapi tak belajar, reject tahu. Betul lah Ustaz, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, wa man qara'al Qur'ana wa yatata'ta wa syaqun alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Quran, elok baca, wa huwa mahirun bih, mahir baca, fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, bacaan dia serta dengan malaikat. Wa man qara'al Qur'an wa yatata'ta wa syaqqun alaih, barang siapa baca Quran tergagap-gagap, tersangkut-sangkut, borek lidah, dua markah, dua ganjaran pahala. Makna ada nilai. Salah tak tergagap, salah tak alhamdulillah, buat dia buat ulang-ulang, salah atau tak salah, Nabi kata dua pahala. Mana ada nilai. Salah tu ada nilai. Pasal apa? Dia belajar. Jadi kalau tak belajar, tak ada nilai, reject. Tu beza salah tapi belajar, salah tapi tak belajar, beza kan? Nabi kata ada markah, salah pun ada markah. Macam kita lah, kita semayang ingat semua betul, banyak tak betul ni, sebab kita tak habis belajar. Tapi dalam pada kita belajar dua salah, insya-Allah ada nilai. Sebab tu dalam hadis ada orang yang semayang sampai ke Allah, markah berapa? Khumusuha, sudusuha, thumunuha, sampai pada nisfuha. Nabi kata ada yang 1/5 sampai 1/6, 1/8, 1/3, 1/2, separuh. Itu hadis kan. Makna semayang kita ni sampai ke Allah Ta'ala tu tak sama, ikut macam mana gaya semayang kita tu. Tapi dalam proses belajar, ulama, gaya ulama hebatlah. Macam kita tak apa ni, kita usahakan semayang, tetap kena semayang, tapi kita usaha memperbaiki dan usaha untuk menyempurnakan semayang kita kan. Sebab tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Lihat mana yang nampak, mana nampak ni nak kena praktik lah. Macam mana nak praktik? Belajar satu-satu, dua kitab dua tok guru kan. Belajar fiqh jangan tak ada kitab. Belajar fiqh datang surau, okey, datang masjid, okey, ada pahala duduk majlis ilmu, okey, tapi ilmu yelek peringgit tak ada. Wajib ada kitab. Tak ada kitab, percayalah cakap abang, percaya cakap saya, pakai sudah dia takkan dapat apa. Dapat macam tu ya, balik yelek, pek ingat balik yelek, itu jelah. Dah yelek nak buat apa? Amal macam mana? Takkan dolah amal Wajib ada kitab. Inilah masalah paling utama dalam masyarakat kita. Pemalih nak mampu boleh kitab. Ini masalah paling utama kan. Mana-mana koi saya nampak macam tu lah. Dia kitab, kalau tak sini tak pergi. Dia kitab fiqh tak boleh. Fiqh kena ada kitab kan. Kalau macam tasawuf tu boleh lagi, tapi elok ada kitab fiqh tak boleh, mesti ada kitab Tengok macam mana. Sebab belajar paling susah fiqh lah, nak amalnya senang. Tasawuf belajar senang, amalnya susah. Belajar fiqh kan susahnya, dalil ayat ni hadis huraian ulama susah tak? Susah. Tapi semayang elok ada Allahu akbar 4 salam, senang amalnya. Tapi tasawuf senang belajar, jangan membohong dia paling kuat menipu. Jangan ngumpet lepas sembahyang, tak lepas kita tanggung masjid dah ngumpet orang dah. Belajar senang, tapi nak ngamal ni susah. Itu tasawuf nama. Sebab tu banyak orang tak bawa kitab sebab dengar dia dah faham. Janganlah kita ngumpet dia. Semua orang faham ngumpet tu dosa, ngumpet tu tak elok. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tak payah hafal. Janganlah kamu ngumpet sesama kamu, tak payah hafal dah. Benda tu memang duduk dalam kepala kita, benda tak elok. Tapi nak mak praktik payah.
Sorban dah digigit kepala ni. Cerita orang dah kita. Kan? Sekarang ni tak banyak cerita mulut, dia cerita dengan tangan. Forward. Share. Hantar ke orang. Dia tak banyak dengan mulut dah. Dia banyak dengan jari-jari. Dia hantar. Masalah. Kan? Jadi Nabi SAW ingatkan pada kita. Dia beritahu pada Abu Dzar secara khusus kepada kita sebagai umat secara umum. Jadi Nabi kata belajar satu ayat daripada kitab Allah. Kan? Jadi ada sebuah hadis dalam ilmu agama ni ada 3 cabang dia. Kan? Ilmu agama ni 3 cabang. Pertama ayatun muhkamah, kedua sunnatun qaimah, nombor 3 fardun adilah, faraidun adilah. Jadi pertama ayat-ayat tentang hukum hakam. Nombor 2 sunnah qaimah. Qaimah maksudnya sabitah, sunnah-sunnah yang sabit. Nombor 2 fardu yang telah ditetap oleh Allah Ta'ala. Jadi ta'allama ayatan min kitabillah, belajar satu ayat daripada kitab Allah. Maksudnya belajar yang mudah. Kalau katakan aqimus salah, katakan wa atuz zakah, perintah dalam Quran tu 2, satu wajib, satu sunat. Aqimu tu perintah, dipahami perintah tu wajib ke sunat? Wajib. Faham dah perintah tu bukan sunat, wajib. Itu lebih baik daripada solat sunat. Kepahaman tu Nabi kata khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaah, lebih baik bagi kamu solat sunat 100 rakaat. Ada ulama membahaskan pada ni, adakah benar semayang 100 rakaat? Setakat tahu satu hukum lebih baik daripada semayang 100 rakaat. Maka ulama sebahagiannya menghuraikan yang dimaksudkan lebih baik daripada semayang 100 rakaat, 100 rakaat jahil. Dia mengatakan begitu. Ya. Jadi yang paling pentingnya ta'allama ayatan min kitabillah, belajar satu hukum daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu cerita. Jadi tuan-tuan untunglah ada masjid macam ni punya selesa, cantik, tinggal duduk diam lah kan, bawa diri, bawa kitab, beli kitab apa semua, duduk dongah, dapat kebaikan banyak daripada kita nunggu-nunggu nak mati ni kan. Lo lagi nyawa ada sihat, alhamdulillah, mata tak buta, mulut tak bisu, telinga tak bingar, datang dong alhamdulillah. Pe ilmu buat balik 10 yang dibahas, pe 3 alhamdulillah kan. 10 dicerita, pe ompek alhamdulillah, tak sampai pun separuh. Itu yang penting faham dan kita usaha untuk kita beramal. Bahkan dalam hadis yang lepas tu dia kata apa? La antaghluwa fata'allama baban min ayatillah atau fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalli 1000 rakaah. Dan disebutlah ulima bihi aw lam yu'mal bih, sama ada kau amalkan ataupun tidak kau amalkan, lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat. Pernah satu ketika ada satu orang masuk masjid. Masa tu almarhum Syekh Murtada tengah mengajar kitab. Ini cerita Syekh Murtada marhum. Masa dia masih hidup, masa tu sihat, kulu kili mengajar. Saya pergi jumpa dia dekat pejabat. Saya tanya dia kitab apa sesuai nak mengajar fiqh. Masa tu tak ada lagi kitab fiqh manhaji yang jadi buku yang diguna pakai dia, kebanyakan guru tak ambil kalau mengajar fiqh kan, fiqh manhaji dulu tak ada. Saya tanya Syekh Murtada apa kitab yang sesuai, saya tak ingat, ada jawapan dan terlupa.
masa tu belum ngajar lagi pun, tanya belum ngajar fiqh lagi, tak berani sebab hukum hakam banyak. Yang paling tak berani ngajar tauhid, tu saya paling tak berani sini. Kalau ngajar baca boleh ya, kan. Jadi dia kata, kau orang panggil ngajar, kau pilih ngajar 2 ruang pergi ngajar dah, kan. Kalau yang dongan tu 5-6 orang, kau 7-8 orang mengajar dia. Yang kira ramai sikit. Aku ni ngajar ada satu tempat 5 orang ya. Mufti ni, kau tak mufti, kau jangan jangan apa rasa hebat ni. Tu dia kata ni mufti ni 5 orang yang ngajar fiqh. Dia kata saya tengok kat mana ada dia sebut. Dia ngajar 5 orang ni. Ni makna apa? Orang hebat, kan. Dia tak kisah. Dia bukan kerana dunia, dia kerana akhirat. Ni nyampai aja. Pernah dia ngajar, ada satu orang masuk masjid. Masuk orang tu tahu sembahyang tahiyatul masjid. Orang tu tengah sembahyang dia tegur. Kau masuk dah tu. Kau masuk tadi dia. Tahiyatul masjid tak tahulah maksudnya, mungkin secara umum dia nak bagi tahu lah semua kan. Kan elok tahu duduk majlis ilmu. Duduk majlis ilmu itulah tahiyatul masjid kau. Ni orang berilmu kan, orang ada ilmu. Jadi dia kata tauhid duduk majlis ilmu kan. Zaman sekarang minta maaf tuan-tuan kan, mudah-mudahan bukan kita lah. Sebahagian daripada kita ni, masyarakat kita ni rasa dah pandai semua, tapi dia tak sedar. Pandai itu tak pandai sebut tadi ni kan. Banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kita jangan macam tu. Sifat orang belajar yang ilmu tu ada nilai barakah, lagi dia belajar dia akan rasa lagi banyak benda dia kena tahu, lagi banyak benda dia kena belajar. Maksudnya lagi banyak dia belajar, lagi banyak dia rasa dia tak tahu. Itu tanda ilmu yang berkat. Lagi banyak dia belajar, lagi banyak dia rasa dia tak tahu, dan lagi banyak dia kena tahu, dan lagi banyak dia kena belajar. Nombor 2, berkat ilmu menjadikan dia semakin tawaduk. Berkat ilmu. Yang ketiga, berkat ilmu Allah mudahkan dia turun dalam amal secara istiqamah. Itu antara min alamatil barakah kan, daripada tanda-tanda berkat ilmu. Al-Imam Syekh Sayyid Muhammad Al-Alwi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala kata, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Tetapnya ilmu pada seseorang adalah dengan mudzakarah. Maksud dia kita belajar, kita cek balik, tengok balik, bincang balik, maka dia ingatlah. Yang paling mudah ingat, dia tahu amal, itu memang takkan lupa. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkat ilmu itu pada khidmat. Tak kisahlah khidmat apa. Khidmat pada guru, khidmat pada majlis ilmu, khidmat kepada yang menuntut ilmu, tak kisah. Asalkan khidmat yang berkait dengan ilmu, itu semua akan mendatangkan barakah. Contoh kalau katakan majlis ilmu, apa keperluan majlis ilmu? Siapkan rehal, dia yang tukang menyusun khidmat, berkat ilmu. Apa lagi berkat ilmu? Contoh keperluan daripada nak menuntut ilmu, contoh nak kena ada kamera, dia yang mempersiap berkat ilmu, contoh. Itu semua nak cari berkat. Wa naf'uhu bi ridha syekh. Manfaat ilmu itu dengan redanya guru, cari redha guru. Inilah di antara ilmu orang zaman moden dah tak ada dah. Saya berani sebut tak ada, kan? Terutama orang muda, kan? Berkat ilmu tu nak cari ni, manfaat ilmu tu diperoleh daripada redha guru. Hari ni kebencian guru, lawan guru lagi. Bahkan guru tu dilihat lebih bodoh daripada dia lebih cerdik daripada guru. Itu zaman sekarang. Guru itu bahkan lebih tahu lagi zaman sekarang. Sebahagiannya gurunya sendiri dimusuhi, wal iyadu billah, tu lebih tahu lagi.
Apa manfaat yang kita dapat daripada ilmu kalau begitu guru kita terhadap kita, kan? Tanya guru nama apa pun tak tahu kadang-kadang, masalah lagi. Tu jauhnya kita dengan guru. Maknanya dia kita belajar tapi guru tu tidak perhatian kita. Tak apa, buat apa ta'assub pun dah. Bukan ta'assub, masalah ta'assub. Syarak memerintahkan kita muliakan guru. Ini perbahasan kitab yang kita baca ni, kemuliaan daripada guru tu yang jadi sebab kepada kita ni dimuliakan dengan ilmu melalui jalan berguru. Tak ada guru tak payah dah. Inilah bono-bono yang dah semakin pupus daripada generasi moden sekarang, kan? Baik, selesai dah. Ini panjang pula ni hadisnya. Baca mana yang boleh lah. Kalau depan dah tak sampai dah, PKPB dah kita. Betul kan? PKPB ada, tak kuliah tak ada dah kan? Macam mana Ustaz Ridwan? Tak ada kan? Copek ngeleng kan? Lah memang tak ada, faham dah tu kan? PKPB kita 5 bulan. Tapi masjid on kan? Masjid on, tuan-tuan datang lah ya. Kuliah tak ada, tak apa, datang lah. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang kita dapat. Bukan apa ni, bukan sikit, banyak masjid. Cuma ada orang yang tak rasa masjid ni mulia, tu ya, takut tak ada dapat kebaikan. Baik, kita baca sikit lagi, panjang ni hadis ni sampai tidak habis ni, panjang mana, tak apalah. Paling kurang pun saya bacalah terjemahan ya, tuan-tuan ni tengok. Qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-'ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهل قربه لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقوام فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحها ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر ونعمه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلام يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام بها توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام الأعمال والعمل تابعه ينهم السعداء ويحرمه الأشقياء. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu agama itu, sesungguhnya kata Nabi, mempelajari ilmu agama itu kerana Allah mendatangkan rasa takut kepadanya. Niat kerana Allah, libtigha'i wajhillah, tu paling penting. Datang duduk majlis ilmu, rasa diri kita ni rendah, tak ada apa-apa, sebab tu taruh. Kalau kita datang penuh dengan kemogahan, sampai mati kita takkan dapat berkat ilmu, sampai mati. Ya, kalau kita masuk masjid dengan kemogahan yang ada dengan kita, tak kisahlah. Ada orang kemogahan dunia ni dengan kekayaan, ada orang kemogahan ilmu ni dengan pangkat dan kuasa, kemogahan dia kadang-kadang dengan sejauh mana kepakaran yang satu bidang keilmuan, mungkin dengan PhD kemasteran apa semua buat, tak boleh kan. Ada tak apalah, tapi syaratnya nak masuk masjid, kau tanggalkan semua kemogahan dunia tu dekat tangga masjid. Kau masuk sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, baru kau boleh dapat semua kebaikan dalam masjid. Kalau kau masuk dengan kemuliaan kau datuk seri kau, tok puan kau, tan sri kau, pak datuk seri kau masuk dengan kemogahan tu,
Kau nak orang tengok dengan pangkat dan kedudukan kau, sampai mati kau takkan dapat kebaikan dalam masjid. Apa dalam masjid ada? Malaikat kau takkan dapat kebaikan ni. Kebaikan malaikat apa? Mau mendoakan pengampunan dan kerahmatan bagi ahli masjid. Masuklah masjid, tu doa malaikat akan bagi kita. Doa pengampunan, doa kerahmatan. Dalam satu riwayat disebut Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, tu malaikat doa. Tak dapat. Kalau kita masuk nak dapat ilmu, boleh dengar, boleh faham, berkat hancur. Kalau kita nak masuk dapat curahan rahmat Allah dalam masjid, antara tempat yang paling banyak curahan rahmat Allah senyap, hancur, tak dapat. Tu. Nak dapat tangga masjid tu, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, masuk je dan orang paling hina. Hina dengan apa? Hina dan kotor. Kotor dengan apa? Dosa. Hina dengan tak ada apa-apa. Apa yang ada dengan kita? Kebaikan dengan keburukan. Banyak keburukan ni. Dosa dengan pahala. Banyak dosa. Rasa macam tu, baru kau layak untuk dapat kebaikan dan kemuliaan masjid. Tak boleh. Ulama kata, bukan saya kata, bahkan tu daripada hadis Nabi. Kan? Itulah cara. Masuk Nabi dada contoh. Kalau orang nak panggil kita dengan kemegahannya dengan kita, tak kisah penghormatan orang pada kita. Tapi kita sendiri jangan bersikap rasa hebat banding orang lain. Apalagi dalam masjid surau ada ulama-ulama yang takut Allah, kita rasa lebih pada dia, hancur kita. Dalam arti kata kebaikan masjid kita tak dapat. Ini yang payah nak tiun ni. Ni yang payah nak tiun tu, yang kata di antara maksud libtigha'i wajhillah ni. Kan? Semata-mata kerana Allah. Kan? Pakaian nak mahal tak ada masalah. Kalau kebetulan memang kita duit banyak, boleh pakaian yang mahal-mahal datang masjid nak semayang. Ada satu orang lelaki datang pakaian buruk-buruk, lusuh-lusuh, kuyak-kuyak, bertampar-tampar. Nabi panggil dia, alaka malun, kau tak ada otak kau? Nabi tanya, alaka malun, kau ada otak tak? Macam ni nak pakaian? Nabi tanya, sebab Nabi kona dia ni, duit banyak. Nabi tanya, alaka malun, kau tak ada otak kau? Bala ya Rasulullah, ada. Balik tukar. Nabi suruh pakai elok-elok. Kan? Hantar masjid. Kalau kita memang ada. Kan? Hari Jumaat dianjurkan pakai putih-putih. Tuan-tuan ada duit, boleh jubah yang jenis 2,000, 3,000. Tak mamazi, sebab kita ada duit. Lainlah kalau tak ada duit. Kalau tuan-tuan ada duit lah, kan? Mercedes terjala, BMW terjala kat rumah. Pakai baju Melayu pergi masjid, butang pun tak ada. Bodoh kan? Ataupun butang ada 5 lubang ni, butang satu itu tengah. Papo bona ni rumah menjala Mercedes 3 biji ni. Tu nilai kita menghadap Allah Taala parah tu kan. Tapi menghadap Datuk Datin, menghadap Tan Sri Puan Sri, menghadap siapa-siapa yang tinggi-tinggi, cukup button butang ni mahal punya, satu set 300,500. Ni butang aja ni. Baju Melayu satu suit ni situ lain ni, samping jom 4,500. Ngadap Allah Taala tu deh, tu tak buka baju Melayu lagi. Pagoda kuyak gabah. Ai parah. Nak menghadap Tuhan ni dah. Pergi masjid. Kopiah ya Allah, betai lalat. Kopam tepi ni. Allahu Akbar. Dia punya tajam tu pun sengitnya. Kopam topi. Tapi kalau main golf, topi itu susun ada penyangkut topi main golf tu, susun yang boleh ke Australia, yang boleh ke Amerika ni, tu susun tu main golf. Sombu tu sek jangan lipih singgah di situ. Kan? Kopiah nak pergi masjid, ambil cocak melompek di dalam tu. Tahu tu. Sesungguhnya mempelajarinya kerana Allah mendatangkan rasa takut kepadanya. Jorih payah menuntut ilmu dikira ibadah. Muzakarah ilmu dikira tasbih. Membahas ilmu dikira jihad. Nampak tak? Ni Nabi Qaban. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya sedekah. Bahkan dalam satu hadis, afdalus sedekah. Sedekahul ilm. Seafdal sedekah ilmu. Kan? Afdal sedekah, ada riwayat hadis. Kita ngajar orang ilmu dapat pahala sedekah, bahkan afdal sedekah.
Menyerahkannya kepada ahlinya satu amalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia orang tu kita mengharapkan ngajar orang lain, kita ngajar dia, dia pula ngajar orang lain. Itu orang yang kita harapkan nyampai kepada orang lain. Tapi jangan kita menyampaikan orang yang tak nak ilmu agama, dia tak nak. Jangan kita ajar dah. Contoh kan, kita ngajar ni ada 20 orang, semua pakat main telefonnya, WhatsApp. Dengar mi WhatsApp tu, orang tak bersungguh tu. Berhentianlah. Kan? Duit kan dah, beri balik. Jangan ngajar situ. Kan? Orang tak nak. Bahkan Nabi kata macam mana hadis tu? Mengajar ilmu ila ghairi ahli, kepada orang yang tak mahu belajar ilmu pada kita, kamuqallidil khanazir al jauhara wal lu'lu' wal dhahab wal lu'lu' wal dhahab. Mengajar ilmu kepada orang yang tak nak ilmu kita tu seumpama mengkalungkan gantai omeh, permata dan berlian di tongkuk babi. Itu dia. Babi pun tak ada tongkuk. Kan? Gantai omeh, berlian, permata, kan nilai tinggi. Bila tak tongkuk babi, ngok je dia kan. Kita nengok dia pun retik. Tu bila tak untuk Nabi korban tu. Jadi satu pesanan tu pada yang menyampaikan, nombor dua pesanan kepada yang mendengar. Kalau kau dengar ilmu, kalau rasa-rasa tak minat, keluar je daripada majlis tu. Kan? Kalau minat, duduk dengan adab dan aturan ni. Kalau tak, itulah gambaran Nabi. Seumpama meletakkan, mengkalungkan rantai omeh, permata dan berlian ke tongkok babi. Babi tu pun rimeh ni. Apa orang omeh ke tongkok? Dia pun rimeh. Itulah perumpamaan Nabi Qobah. Borek tu. Sesungguhnya ilmu agama itulah petanda bagi persoalan halal dan haram. Kita nak tahu benda halal haram. Nabi SAW kata, innallaha farda alaikum fara'idha fala. Cuba hadis tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan ke atas kamu kefarduan tertentu, maka jangan kamu tinggalkannya. Innallaha farada alaikum fara'idha fala tudayyi'uha. Apa itu? Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan ke atas kamu satu fardu, maka jangan kamu sia-siakannya, jangan kamu tinggalkannya. Wa hadda alaikum hududan fala ta'taduha. Allah membatas atas kamu dengan satu batasan, beberapa batasan agama, jangan kamu rompuh dia, jangan kamu lampaui dia. Wa harrama alaikum asya'an fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan ke atas kamu beberapa perkara, maka jangan kamu hampirinya. Tu macam mana kita nak tahu benda tu haram sehingga kita tak mau menghampirinya, apalagi melakukan dan terjerumus kepada lomba haram tu? Dengan ilmu. Manarul halal wal haram. Ilmu tu sebagai satu jalan untuk kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu nyata dan haram itu nyata. Tang mana nyata? Dengan ilmu. Tak ada ilmu tak nyata lah. Kalau tak nyata kedua itu, umurun mustabihat, perkara-perkara syubhah. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang pelihara dirinya daripada perkara syubhat, dia memelihara agamanya dan diri maruahnya. Dan barang siapa yang jatuh perbuatannya pada perkara syubhat, maka telah sungguh jatuh perbuatannya dengan perkara haram. Nabi kata. Nara laluan ahli syurga, kata dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan tinggi darajat orang yang beriman dan yang diberikan ilmu. Jadi dengan darajat itulah mudah untuk sampai, laluan untuk sampai kepada syurga. Penghibur ketika dalam kesunyian, itu sifat orang berilmu, kan?
Ilmu tu suatu yang tidak akan mendatangkan kepuasan kepadanya, seperti mana ahlu dunia tidak akan merasa puas dengan keduniaannya. Ahli akhirat dia takkan puas dengan ilmu dan amal. Ahli dunia dia takkan puas dengan kekayaan dan dunia dia, mana pangkat, kuasa dan sebagainya. Lau kana libni adam wadiyan min malin labtagha thalithan wala yamla'u jawfu ibni adam illa turab. Kalaulah bagi seseorang ada harta, 2 lomba hartanya, penuh lomba tu dengan harta, nescaya dia nak nombor 3. Dah ada 3 penuh, dia nak nombor 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan tidak akan ada yang boleh memuaskan kehendak dia tu melainkan tanah saja. Nampak mati dia takkan puas. Ahli akhirat pun macam itulah, takkan pernah rasa puas dengan ilmu dan amal ni. Sehingga sini dia kata apa? Penghibur dalam kesunyian. Hiburan bagi dia tu adalah ilmu. Hiburan bagi dia itulah amal. Sebab ilmu tu jalan nak pergi pada amal. Penunjuk semasa dalam kesenangan dan kesusahan. Mana dia? Kalau dia susah, macam mana nak jadikan sebab susah itu tidak menyalah-nyalahkan takdir Allah, macam yang berlaku kebanyakan masyarakat. Banyak bahasa-bahasa menyalahkan takdir, kan? Kemudian apabila dia senang, dengan ilmu itulah menjadikan sebab pada dia bila senang tidak kufur atas nikmat kesenangan yang Allah bagi. Semua tu jalan ilmu. Senjata ke atas musuh. Ni senjata ke atas musuh. Kalau kita pergi tompak orang, kita tak tahu bahasa dia, sonang-sonang ada kelentong kita, kan? Kita katalah orang tahu bahasa kita, macam Cina tahu bahasa kita, kita tak tahu bahasa dia. Kalau lah dia nak kelentong kita, betul-betul ya kita kena kencing, kan? Pasal apa? Kita tak tahu. Itulah lebih kurang. Kalau musuh kita siapa? Selain pada syaitan, manusia lah, kita lah. Imam Sina Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan musuh kita yang menjauhkan kita daripada kebenaran, jauhkan kita daripada Allah, jauhkan kita daripada syurga, jauhkan kita daripada kebaikan dan sebagainya, ada 4. Pertama, dunia. Nombor 2, hawa nafsu. Nombor 3, syaitan iblis. Nombor 4, manusia macam kita. 4 benda ni lah yang jadi sebab kepada kita ni terjerumus kepada benda-benda tak elok, benda-benda dosa. Macam mana kita nak mengenal tu musuh-musuh ni? Ilmu lah. Macam mana kita nak mengenal syaitan sehingga syaitan tu benar-benar kita tahu sungguhlah dia musuh kita? Macam mana kita nak tahu hawa nafsu kita yang duk sebati dalam diri kita, hidup kita dia ada dah, mati kita sama dengan dia. Macam mana kita nak kenal dunia ni yang menjadi sebab pada kita tertipu dengan dia? Macam tu lah, dengan ilmu lah. Tak ada, tak ada. Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, kata Nabi, hadis. Dunia itu terkutuk dan terkutuklah apa yang terkandung di dalamnya. Illa zikrullah wa ma walah, melainkan zikrullah, zikir Allah, ingat Allah, sebut Allah, wa ma walah, dan apa yang berkaitan dengannya. Lain pada itu terkutuk, kata Nabi. Macam mana kita nak tahu dia terkutuk? Ilmu. Allahu a'lam. Jadilah ya, hadis tak habis kita baca PKPB lah, kita sambung, nampak itu dah masuk. Jadi setakat ni dulu kita berhenti, mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung lah lepas PKPB ni lah. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.